Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, petang ini kita bahaskan satu tajuk mengenai was-was. Was-was ni, para ulama membahagikan was-was kepada tiga keadaan. Satu, was-was pada akidah dan iman, i'tiqad. Was-was pada i'tiqad. Dua, was-was pada amal. Tiga, was-was pada qaul, pada perkataan. Jadi ini tiga jenis was-was dalam agama. Was-was yang pertama pada iman dan i'tiqad. Kita semayang, lalu kita pun meragui, betulkah syurga dan neraka wujud? Kita dalam kehidupan datang bisikan-bisikan yang mempertikaikan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada hari kiamat, keyakinan kepada perkara ghaib yang tidak nampak dengan mata. Ini adalah was-was pada i'tiqad. Maka sebab itu Nabi SAW mendidik kita melawan was-was seperti ini dengan mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah wa bi rusulih, dan beriman kepada rasulnya. Anak-anak yang dikasihi dan sahabat-sahabat yang dimuliakan, maka sebab itu was-was ni dia ada tahap. Ada was-was yang bahaya, iaitu was-was pada i'tiqad. Ada orang dia kena serangan was-was, dia tidak percaya kepada jin, dia tidak percaya kepada malaikat, dia tidak percaya pada hari kiamat sebab dia was-was. Mula-mula datang was-was, lama-lama menjadi penyakit di dalam hatinya. Akhirnya dia mengikuti kehendak syaitan yang memerangkap dengan was-was. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, perbahasan kita pada petang ini insya-Allah sebagai mukadimah terlebih dahulu, yang mana kita akan bincang lebih lanjut pada hari yang lain. Tapi sebagai mukadimah kita nak bincang tentang tajuk was-was ini. Kita nak sebutkan bahawa was-was ini sebenarnya adalah satu penyakit. Dia adalah penyakit yang ditimpakan kepada manusia, yang mana penyakit ini adalah merupakan salah satu jenis penyakit amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati ini dia duduk dalam jiwa manusia dan akan menjadi membarah, akan menjadi makin teruk kalau tidak dirawat. Sehingga kan seseorang itu boleh menjadi salah satu daripada empat perkara. Kalau was-was tak dirawat, seseorang itu akan menjadi salah satu daripada empat perkara. Yang pertama, kufur kepada Allah, wa'ayazubillah. Dan kalau dia tak kufur, syaitan akan menghilangkan akal dia, zawalul aql, hilangkan akal dia, jadi gila. Maka itu matlamat syaitan. Pertama, syaitan ni dia bagi manusia was-was, tujuan dia ialah supaya manusia kufur kepada Allah. Itu matlamat tinggi dia. Kalau tak boleh nak bagi manusia kufur, dia akan menghina manusia, menjadikan seseorang itu gila. Kerana yang menjadikan manusia mulia daripada iblis, jin dan syaitan adalah akal. Kerana Allah memberikan kepada manusia akal, yang dengan akal ini manusia menjadi khalifah, menjadi orang yang memimpin makhluk-makhluk yang lain. Kerana akal kita menjadi pemimpin kepada haiwan, kita menjadi ketua di atas muka bumi. Kerana sifat kita sebagai khalifah didokong oleh kebijaksanaan akal. Maka syaitan, kerana dengki dan hasad dan benci kepada manusia, dia akan menghilangkan akal manusia dengan was-was. Jadi target syaitan ni dalam nak menggoda kita dengan was-was, pertama kufur. Dia nak bagi kita kufur. Kalau tak boleh kufur, sekurang-kurangnya dia nak bagi manusia jadi gila. Maka sebab itu, di dalam hadis yang sahih daripada Safiyah, bahawa Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam, majrad dam, berjalan melalui saluran darah. Syaitan dia berjalan dalam tubuh anak Adam sebagaimana darah itu mengalir. Jadi sebab itu kata para ulama, antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, menyebutkan bahawa matlamat syaitan dalam memasang was-was pada jiwa insan ada empat. Yang pertama, menghilangkan iman, menjadikan seseorang kufur dengan was-was. Kalau tak mampu menjadikan seseorang kufur dengan was-was, maka syaitan akan berusaha menjadikan seseorang hilang akal, supaya manusia menjadi hina, direndahkan kedudukannya sebagaimana haiwan dan lain-lain, tak berakal. Dan kalau tak boleh nak menjadikan manusia itu gila, maka sesungguhnya syaitan akan menjadikan manusia itu ghaflah. Ghaflah ni apa? Lalai. Ada orang dia kena kacau dengan was-was, dia tak kufur. Alhamdulillah.
Tetapi dia kena kacau dengan was-was, alhamdulillah dia tak gila. Tetapi Allah memuji dia dengan was-was itu. Apabila dia kena was-was, dia menjadi ghaflah. Apa dia ghaflah? Lalai. Dia jadi nyanyuk, dia jadi lalai, dia jadi cuai. Ada orang yang was-was ni, dia kalau pergi mana-mana, barang mesti tinggal, kunci kereta mesti tinggal, cermin mata tinggal. Cari satu rumah, mana letak cermin mata? Was-was. Dia mudah lupa, dia ghaflah. Dia kalau sembahyang tak ingat rakaat berapa. Kalau puasa tak ingat makan ke belum makan, dah sahur ke belum pun tak ingat. Kalau ambil wuduk tak tahu wuduk ni tadi ambil tak ambil. Kalau dah sembahyang terlupa baca Fatihah ke tidak baca Fatihah. Dia jadi lalai, ghaflah. Maka syaitan akan menyibukkan seseorang dengan ghaflah, dengan kelalaian dia. Dia jadi orang yang ghafil, yang ghafilun, orang yang lalai, yang lekah. Duk lalai lah, duk sibuk dengan benda-benda tak bermanfaat. Kalau dia pergi sembahyang jemaah, dia duk angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang lain dah baca Al-Fatihah, orang lain dah rokok sujud, dia duk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rasa takbir dia belum masuk lagi, niat belum masuk sempurna. Pasal apa? Pasal ghaflah. Dia kena penyakit was-was. Maka itu perangkap syaitan, talbis iblis. Kalau dia tidak kufur, dia gila. Kalau dia tak gila, dia ghaflah. Maka itu kejahatan syaitan. Dan yang keempat, kalau syaitan tidak mampu menjadikan seseorang untuk kufur, syaitan tidak mampu menjadikan seseorang untuk gila, syaitan tidak mampu menjadikan seseorang untuk ghaflah, untuk lalai, maka sekurang-kurangnya was-was akan menjadikan seseorang itu pelupa. Menjadikan seseorang itu pelupa. Maka sebab itu, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, penyakit lupa ni adalah daripada gangguan syaitan. Syaitan melemahkan akal kita, dia memainkan jiwa kita, menjadikan kita seorang yang lupa. Maka sebab itu, orang-orang yang